Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Pengurusi Surau, Ahli Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi, alhamdulillah, malam ni kita dapat menyambung kembali kuliah daripada Qalbun Salim. Dan apa yang nak kita bicarakan pada malam ini adalah tentang keadilan Allah maha luasnya dalam memberikan rezeki kepada makhluk dan kepada manusia ni khususnya. Kalau kita perhatikan tentang peranan manusia sewaktu datang ke dunia ni, Allah sebutkan ada dua. Pertama, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Ini kalimah ta'bud, obey without objection, patuh tanpa bangkang. Apa yang kita perlu buat? Cari hikmah di sebalik tuntutan. Kenapa Allah minta kita buat? Cari hikmah di sebalik larangan yang Allah tentukan. Supaya bila kita buat amalan tersebut atau tinggalkan larangan, kita buat dengan hati kita. Bukan buat atas terpaksa. Sebab itu kita lihat dalam beramal ni, ada orang yang beramal sungguh-sungguh, sesempurnanya. Sebab dia rasa patut buat. Tentu perhatikan kalimah-kalimah yang digunakan dalam Islam ni. Ada orang dia beramal, dia buat lebih kurang sebab dia rasa mesti buat. Bila mesti buat, berarti kita buat dengan terpaksa. Buat sebab perintah. Buat sebab takut kalau tak buat dapat neraka. So dia buat lebih kurang. Kenapa? Sebab dia suka bandingkan diri dia yang buat dengan orang yang tak buat banyak lagi. Tapi orang yang membuat sesempurnanya, dia buat terasa patut. Kenapa? Sebab dia rasa yang Tuhan bagi kat dia banyak sangat dah. Tak patut dia derhaka kepada Allah. Maka dia mencari sebab untuk dapat redha Allah. Di dalam Al-Quran, kalau Allah sumpah dengan sesuatu yang baik, Allah akan sumpah dengan makhluk dia yang taat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sumpah dengan manusia yang derhaka, dengan Tuhan ada. Hak baik ni, kenapa? Manusia sering berubah. Kalau Allah sumpah, wal-lail demi malam, wat-tuha demi waktu tuha, wat-tini wal-zaitun, wal-asri. Kenapa? Sebab dia tetap, sejak kejadian dia, sehinggalah hari kiamat, dia taat pada Tuhan dia. Belum pernah ditanam sengkuang berbuah tebikai. Tak pernah. Ikan bertelur di air masin, menetas di air masin, membesar di air masin, berkejaran di air masin, beranak pinak, bercucu cicit di air masin, kena tangkap dengan joran ataupun pukat di air masin, ambil buat naik atas jeti, ambil pisau potong ikan tu, rasa isi dia, masin ketawa, tawa tuan-tuan. Padahal tak pernah rasa langsung ketawaran sejak dia hidup. Tapi Allah jadikan tubuh dia tu tawar untuk manfaat manusia yang akan menikmatinya. Maka dia hidup dalam persekitaran masin yang tidak merubah dirinya. Tak hebat kan tuan-tuan? Hebat tuan-tuan. Bila orang boleh masinkan, bila orang boleh masamkan ikan, yang kita beli ikan masin, ikan masam bila nyawa dah tak ada di badan. Selagi ada rohnya, dia pertahankan maruah dia.
Tak hebat ke? Sebab tu manusia yang Allah jadikan pertama sebagai hamba, kedua sebagai khalifah. Nak jadi khalifah ni kena jadi lebih baik. Lebih baik daripada makhluk Allah ni. Barulah makhluk tu akan jadi sangat bagus. Sebab tu di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi pemimpin, jadi khalifah, serigala boleh masuk dalam kandang kambing dan tak makan kambing. Aura keadilan seorang pemimpin, Masya Allah. Dia hanya tangkap kambing bila kambing tu terlepas dan duduk seekor di kaki-kaki gunung. Dia keluar daripada kelompok dia. Ular masuk dalam reban ayam, tak ambil telur dan tak ambil ayam, melainkan ayam tu keluar daripada reban. Maka dia kata tu rezeki dia. Keadilan seorang pemimpin sampai dahsyatnya tu. Itu kalau kita tengok tuan kan, kenapa Allah tamatkan waktu subuh bila matahari terbit? Maksud saya begini. Panjang waktu zuhur sampai sebelum datangnya waktu asar. Ni kita buat revision sikit. Kita cakap dah hal ni. Panjang waktu asar sampai sebelum datangnya waktu maghrib. Panjang waktu maghrib ni pendek tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ni dia ada dua qaul. Satu yang qadim, satu yang jadid. Yang qadim ni waktu dia duduk kat Madinah, waktu tak banyak berubah. So dia kata ada solat qabliyah maghrib selepas azan. Tapi bila Imam Syafi'i pindah dan matinya pun di Mesir, Mesir duduk sebelah Afrika, perubahan cuacanya agak cepat. So dia kata tidak ada solat qabliyah maghrib selepas azan. Tetapi dia tidak membatalkan qaul qadim dia. Maka sebab itu tuan-tuan boleh tengok di setengah masjid di Malaysia ni pun, di Malaysia ni setengah orang dia buat keputusan habis azan terus khamat maghrib. Setengahnya kekalkan, paling banyak kekalkanlah qabliyah maghrib. Sebab nak cerita waktu maghrib ni pendek antara semua waktu solat. Pendek tuan-tuan. Seperti subuh. Tapi panjang waktu maghrib tu, panjangnya sebelum azan isyak. Panjang waktu isyak, panjang. Jumhur keempat mazhab utama dalam Islam mengatakan panjang waktu isyak itu ialah sebelum berkumandangnya azan subuh. Dan sekarang waktu subuh, satu-satunya waktu. Dia tak sampai pula zuhur. Kenapa waktu lain sampai zuhur? Subuh tak sampai zuhur. Kita taat je tuan-puan sebab kita tak mau pilih derhaka. Tapi para ulama Islam, Allah bagi rahmat kat dia orang. Dia orang buat kajian supaya apa? Generasi ini, anak cucu kita ni, dia orang suka persoalkan. Kenapa? Kenapa tak boleh? Sebab tu kena ada jawapan yang konkret supaya bila dia buat atas kefahaman, bukan sebab ikut. Kalau dia buat sebab ikut depan mata kita, dia buat. Belakang mata dia derhaka. Mati ayah dia balik. Dan pengaruh daripada medsos, media sosial ni cukup banyak tuan-tuan. Sebab tu kita kena resourceful. Sifat wajib bagi Nabi tu tabligh salah satunya, menyampaikan tu bermaksud apa? Resourceful. Kita kena selalu bermaklumat. Bukan hanya menyampaikan. Anak perempuan kita, dia tanya mak dia, kenapa tak solat? Mak kata, mak ni Allah bagi cuti. Pasal apa pula bagi cuti? Ustazah kat sekolah kata, solat kena sepanjang waktu. So kita kena bermaklumat nak cerita haid tu macam mana? Tak boleh duk kata nanti besar kau faham lah, sampai besar bodoh tuan-tuan. So kalau kita lihat tuan-tuan, kenapa subuh tak sampai ke zuhur? Para ulama dia buat kajian, Masya Allah tuan-tuan. Waktu subuh satu-satunya waktu untuk menilai kekhalifahan kepimpinan kita. Sebab lepas subuh kita akan mula keluar dan bertemu dengan orang ramai. Bergelanggang, jumpa orang ramai. Jadi nak tahu kita ni khalifah terbaik atau tidak, waktu subuh. Kenapa tuan-tuan? Waktu subuh ni tamat selepas matahari terbit. Tuan-tuan kalau tengok waktu petang ni, dekat jalan ke, tuan-tuan lalu highway, sekarang dia dah tanam balik dah pokok-pokok 5. Orang dulu panggil pokok 5 lah, pokok hujan. Sebab dia bila redup dia cahaya matahari, daun dia pun layu. Fotosintesis tu tak berlaku lagi. Dia hidup dengan sebab cahaya matahari. Esok bila matahari terbit, bunga yang layu segar semula. Daun-daun yang kuncup layu akan segar semula. Ayam akan keluar daripada reban. Burung terbang keluar daripada sarang. Kerbau keluar daripada kandang. Bermula kehidupan alam. Makhluk Allah yang punya sayap, punya kaki, akan bangun apabila matahari terbit. Daun-daun yang menjalar atau menegak akan mekar dan segar semula bila matahari terbit. Nah, sebab itu Tuhan tamatkan waktu subuh bila matahari terbit. Sebab kamu khalifah, kamu tak boleh bangun sama macam makhluk yang tidak ada akal.
Masya Allah. Siapa yang bangun lepas matahari terbit, tak buat subuh ke buat subuh, dia rendahkan taraf kekhalifahannya. Jadi seperti makhluk yang tak berakal. Apa dia kena tuan-tuan? Para ulama buat kajian tuan-tuan. Dia ditimpa penyakit yang dipanggil short term memory. Short term memory ni hanya kena pada makhluk yang tak ada akal dia. Ingatan dia jangka pendek. Dia ingat-ingat lupa. Macam orang nyanyuk. Kita pernah tuan-tuan, bila kita cakap dengan kawan kita satu benda, tengah hari kita cakap balik dengan dia. Kita ingat kita cakap dengan orang lain. Sehari petang cakap lagi benda tu. Sampai malam, jumpa kat seorang yang cakap lagi. Dia pun kata kita, ni hang ngaku hari ni je. Dan 4 kali lah. So kita dipanggil apa? Separa nyanyuk. Tuan-tuan ni nak keluar sikit daripada tajuk. Tuan-tuan nak ubat nyanyuk paling baik adalah apa tuan-tuan? Baca Quran. Semua orang yang beramal, pengamal-pengamal perubatan Islam mengatakan ahlul Quran. Baca Quran setiap hari, tidak akan nyanyuk sampai hari mati. Sebab Allah suka kepada orang yang membaca kalam Allah. Yang kedua, rajin berselawat kepada Nabi SAW. Rajin selawat. Jadi nak jadi khalifah yang terbaik ni tuan-tuan, kita kena baik sungguh dengan Allah. Kita kena bangun lebih awal daripada dia. Kena tegaskan ke anak-anak kita tuan-tuan. Kadang anak-anak masuk sekolah, saya seorang bekas guru juga. Bila loceng bunyi, cikgu terkeluar, masuk guru baru nak mengajar. Dan budak tu start lupa apa yang cikgu tadi ajar. Itu dipanggil short term memory. Dia kena cek solat subuh dia. Sebab tu budak-budak duduk sekolah tahfiz, dia hafazan Quran ni banyak dibuat sebelum subuh. Kita pun tuan-tuan, kalau nak jadi orang yang bagus, kita kena sebaiknya baca Quran sebelum subuh. Sebab lepas subuh, banyak perkara akan berlaku melibatkan anggota lahir kita ni. Mata akan start pandang, telinga akan start dengar. Macam-macam keliling kita ni. Kita bukan dengan Allah lagi dah. So kita harap dengan Quran tu Allah pimpin kita. Baik, pada malam ni kita nak berbicara tentang rezeki yang Allah bagi kepada kita. Rezeki ni luas tuan-tuan. Luas. Kesihatan, umur yang panjang, itu semua rezeki. Dapat isteri yang baik, dapat suami yang bertanggungjawab, semua itu rezeki. Dapat anak-anak yang berbakti, anak-anak yang sihat, sempurna tubuh badannya, semua itu rezeki. Allah bagi anak yang istimewa pun rezeki. Kalau tak di sini, di sana buatnya. Semuanya rezeki. Makan dan minum tentu dah, itu kita faham dah rezeki. Tingkatan-tingkatan rezeki ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan para mufassirin membahagikannya kepada 4. Pertama sekali, rezeki yang dijamin oleh Allah kepada semua makhluk. Di dalam surah Hud ayat 6 Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Punya hebatnya. Dan tidak ada satu makhluk yang bergerak nyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan dia mengetahui tempat penyimpanan rezekinya. Masya Allah. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Semut ni banyak mana tuan-tuan? Allah tuan-tuan. Kalah manusia tuan-tuan. Dalam rumah kita je berapa ratus ekor. Tuhan tahu semua tu. Rambut kat kepala kita. Rumput yang tumbuh. Maksudnya Allah memberikan rezeki, kesihatan, umur, makan minum untuk semua makhluk yang hidup di dunia ni dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah. Nabi Sulaiman pernah minta dekat Allah nak bagi pada makhluk Allah. Dia minta nak bagi sebab Allah bagi kekuasaan yang luar biasa pada dia. Dia perintahkan semua jin tuan-tuan, usahakan ambil makanan dan hidangkan. Semua makhluk yang ada dalam kawalan dia, tempat dia duduk tu dia panggil untuk menikmati. Ikan-ikan pun datang makan apa yang sesuai. Binatang-binatang liar yang punya 4 kaki, burung-burung yang terbang, unggas yang ada, semua dia panggil menikmati. Habis makannya, dia orang minta, nak lagi? Waktu tu Nabi Sulaiman tunjuk, sujud, mohon ampun pada Allah. Kenapa? Makhluk ni tak boleh bagi makhluk yang memuaskan hati makhluk. Hanya Allah je bagi rezeki yang makhluk rasa puas.
Bila Allah bagi tuan-puan sikit, cukuplah, Alhamdulillah, ada juga kita kata. Kalau manusia bagi, pasal apa dia dapat banyak, cakap aku dapat sikit. Itu pun tuan. Yang kedua dipanggil rezeki yang didapati sesuai dengan usaha yang kita buat. Ini tingkatan rezeki. Kalau kita tengok orang kafir dapat tuan-puan, tu Allah bagi rezeki atas usaha dia. Imam Al-Qurtubi menulis dalam kitab Rahsia Kematian, di antara faktor-faktor orang kafir ni, dia mati dalam keadaan nampak elok mati dia. Maksudnya tak tersiksa. Sebab apa tuan-puan? Sebab banyaknya kebajikan dia buat pada manusia. Atas sifat Rahman Allah, sifat pemurah Allah, Allah selesaikan di dunia. Kau baik dengan manusia, aku bagi kau mati dalam keadaan baik. Tapi lepas dia mati, dia takkan dapat atas sifat rahim Allah. Sebab tu Allah bagi pada hamba dia yang beriman. Dia mati membawa akidah yang najis, kotor akidahnya. Maka dia tak layak mendapat rahmat Allah di hari akhirat. Tapi di dunia Allah selesaikan. Dia usaha dia dapat, kadang dapat lebih daripada kita. Ada orang sama mengaji dengan kita tuan-puan. Mengaji dulu tuan-puan tak pernah dapat pas, 9 je. SPM fail kawan kita. Tuan-tuan tengok tuan-puan terberhenti dekat traffic light, tengok dia buat apa nama reunion, tengok dia mari dengan kereta dia. Ya Allah, dia kawan dengan orang politik mana? Mula kita nak mengarut. Dia rasuah siapa? Kita mula hati kita jadi jahat. Dia usaha sendiri dan Allah bagi sesuai dengan usahanya. Yang ni Allah sebut tuan-tuan. Apa kata Allah? Wa an lai salil insani illa ma sa'a, dan bahawa manusia memperolehi apa yang telah diusahakannya. Kata Tuhan, dia hanya memperolehi apa yang dia usahakan. Maksudnya dia usaha lebih, dia akan dapat lebih. Dia usaha untuk 3 jam, dia akan dapatlah rezeki sesuai untuk 3 jam. Maksudnya itu. Para ulama tafsir kata, Allah bagi sesuai dengan apa yang diusahakan atas apa yang dia buat dalam hidup dia. Dia kerja lebih lama, lebih rajin, penuh dengan kemahiran, lebih bersungguh-sungguh, yang kerja akan dapat banyak. Tuan-tuan pernah lalu tak dekat ladang bikam? Pada Sungkai tu masuk ke dalam nak pergi Kampung Gajah. Kan? Tuan-tuan kan tengok Cina tanam tuan-tuan. Menjadi gila tuan-tuan. Sengkuang dia besar-besar tuan-tuan. Besar tuan-tuan. Zaman dulu kita tak jumpa sengkuang besar tu. Dia tanam jambu batu jadi, dia tanam jambu air jadi. Ciku dia tuan-tuan 3 biji sekilo. Besar tuan-tuan. Ciku dia. Menjadi semua dia tanam. Kita kalau tanam tak jadi, apa orang kata? Tangan hang panas. Mana jadi tangan Cina tu lagi panas tuan-tuan. Jadi dia tanam. Teruslah berhenti tuan-tuan menyalahkan keadaan. Belajar macam mana dia buat. Sebab Allah bagi rezeki sesuai dengan apa yang dia buat. Atas sifat Rahman Allah. Dia tanam 1000 pokok betik tuan-tuan. 995. 5 tak jadi, itu biasa. Kita cekak tuan-tuan biji betik ni, lempak atas tanah. Lepas tu kita kata tumbuh. Gila ke tuan-tuan? Tak tumbuh, malam gerhana, tu panggil orang tua-tua duk pergi takik pokok suruh berbuah. Ya Allah. Fir'aun apa kita ni tuan-tuan? Cina tuan-tuan. Tanya kat dia, kata, macam mana you boleh dapat betik ni tumbuh? Dia kata senang angah dia. Kita tanam pun tak jadi. Tanam betik. Ingat naik di betik jantan tuan-tuan. Ya Allah, duk ambil bunga buat kabu. Tanya kat dia, dia kata senang macam mana? Dia kata apa kita? You just choose the right seed. Pilih benih yang betul. Kita kata macam mana nak tahu? You potong sebiji betik, ada beratus-ratus biji benih. Hanya 8 ke 12 je yang boleh ambil. Artinya apa? Dia buat R&D selalulah sampai Allah bagi kat dia ilmu tu. Kawan dengan orang yang baik, kita jadi baik. Kawan dengan orang berilmu, dapatlah ilmu dia. Duduk tepi orang-orang macam kita tanam tak jadi. Tangan hang panas. Duduk macam tu kita. Dia kata, dalam 8 ke 12 tu nak tahu macam mana? Dia kata dia lebih hitam dari yang lain. Kebanyakan biji benih betik ni, dia warna kelabu. Hanya 8 ke 12 je setiap betik ni, dia kesit sikit. Kerana dia matang dah untuk dibuat benih. Ambil yang tu dia kan. Ilmu tuan-tuan. Kita mungkin bagus di bidang kita.
Tapi ada orang lebih baik di bidang dia. Jangan berhenti belajar. Tu je. Jangan berhenti belajar. Hebat Cina, tuan-tuan. Saya ingat saya dulu pernah buat forum dengan Ustaz Aslin. Moderator dia Dr. Ridwan T. Buat di penjara Kajang. Waktu berhenti rehat tu, Dr. Ridwan T kata, dia kata, Ustaz nak tahu, dia kata, orang tanam ni, orang ternak babi ni. Dia kata, pak saudara saya sebelum dia Islam dulu, dia ternak babi, tanah dia luas 3 ekar. So, tapi yang dia buat kandang ni, modal tak besar, 1/2 ekar je. Jadi berlebih dekat 2,5 ekar. Dia buat apa? Dia tanam sayur. Bila tanam sayur ni masalah besar. Kalau kambing, dia pergi masuk kebun orang, dia makan pucuk, dia makan daun, tak apa, dia naik tunai baru. Babi jenis dia pergi rodok kat pangkai. Habis rosak satu pokok. Pasal apa dia rodok satu pangkai? Sebab dia tak boleh angkat kepala dia. Pasal apa tak boleh angkat kepala dia? Sebab dia malu mak bapak dia babi. Hai. Bukan pasal itu. Pasal dia, Tuhan jadikan dia tak ada tulang tegak, tuan-tuan. Sebenarnya Allah sedang bagi tahu, hubaya. Ada orang akan bangun menghadap Allah dengan rupanya seperti ini. Allahu Akbar. Babi tu hentam, tuan-puan. 2 malam, cerah 2 ekar setengah ni. Pak saudara dia kata kena 2 musim, masuk musim ketiga, makan modal jual babi tu. Dia kata tak usah, biar pergi je, biar tanah kosong, tak usah tanam sayur, rugi macam ni. Mari kawan-kawan pak saudara ni, cerita ilmu tu kan, Cina. Kawan-kawan pak saudara dia Cina juga, dia kata apa? Tak usah tanam sayur, tanam tembakau. Rupanya sungguh, tuan-tuan. Tanam tembakau ni, babi terlepas 10 ekor pun, sekok pun tak masuk, tuan-tuan. Dalam kebun tembakau, duk keliling macam tu je. Membahayakan kesihatan. Babi pun tahu. Ya Allah. Wallah, nampak wallah. Dia tak makan tu. Nak cerita ilmu tadi tu. Masuk sikit je bab ni. Rezeki tingkat yang ketiga. Rezeki yang Allah bagi kepada orang yang pandai bersyukur. Yang ni hebat, tuan-tuan. Ni level lain. Mukmin sejati. Ni level siapa, tuan-puan? Level Habil. Adik kepada Qabil. Tuan ingat tak kisah tu dulu? Bila diminta setiap orang membuat pengorbanan, Habil mencari kibas yang terbaik, tuan-tuan. Dia bagi, dia kata apa? Semua ni nikmat Allah. Ini orang beriman. Dia bersyukur kerana Allah bagi kat dia banyak. Dan dia bagi kat Allah bila Allah minta, dia bagi yang terbaik. Sedangkan Qabil, abang dia, berbagai sejarah katakan apa yang dia bagi. Ada kata dia tanam sayur dan berbagailah yang lain. Dan dia bagi yang kurang. Dia kata Allah boleh buat sendiri kan, apa minta kat aku. Dan tentulah pengorbanan Habil yang diterima Allah. Para mufassirin cerita, tuan-tuan, Allah terima tu tak kat mana? Kibas tu. Rupanya Masya Allah, hebatnya simpanan Allah. Allah nak tunjuk hebatnya kalau Allah simpan. Sewaktu Nabi Ibrahim semelih anaknya Nabi Ismail, kibas itulah yang Allah datangkan semula mengambil tempat. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Tapi nak cerita pada kita, bila memberi pada Allah, dia pada awal dia tanam, dia niatkan, dia nak berbuat tu semata-mata kerana Allah. Orang macam ni, tuan-puan, bukan takat Allah bagi lebih. Dia ada di hati dia, Allah campakkan dia, suka pula memberi kepada orang. Maka bertambah-tambahlah rezeki dia. Saya jumpa seorang, tuan-puan. Dulu Masjid Mubarakah di Tikam Batu, Kedah. Masjid ni hebat, tuan-tuan. AJK dia hebat. Hebat sungguh, tuan-tuan. Tapi sekarang dah tak ada lah. AJK tu pun tak ada sejak ganti dan ganti. Ni tahun 90-an. Waktu tu saya duduk di Bukit Mentajam. Dekat dengan rumah yang buat kopiah hak tebal tu. Allah, saya lupa lah nama dia. Haji Idris. Sebelah Madrasah Basriah. Saya ada kedai kitab dulu. Nak cerita apa tu tadi? Tuan-tuan pun sama dengan saya. Kat tu pun lupa lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tu orang label lain tu. Rajin baca Quran tu, tuan-tuan. Rajin selawat tu. AJK. Masjid Mubarakah, tuan-tuan. Hebatnya.
Dia sampai peringkat, saya nak cerita sikit tuan tentang hal ni, kata hebatnya AJK dia ni. Dia orang ni bila Azura Karim, pembaca berita TV3, mula-mula tuan-tuan di TV, dia pakai duduk mula-mula. Dia orang naikkan spanduk ni, keliling tikam batu tuan-tuan tahulah, di antara Sungai Petani nak sampai masuk ke seberang Perai, Pulau Pinang, di tengah-tengah tu. Masuk ke dalam tu, pergi ke Kuala Muda, tempat berlaku tsunami 2004 dulu. Dia tu kat situ. Dia sampai peringkat boleh tahu tuan-tuan puan, berapa ramai orang tak sembahyang Jumaat dalam tempat tu. Ada 17 orang. Ada 25 orang ibu tunggal dengan janda. Saya tahu apa, 2 kali saya bawa imam dengan AJK masjid daripada Permatang Pauh, Kampung Batu, untuk pergi tengok, sebab dia orang nak tengok macam mana nak tingkatkan usaha nak buat untuk makmurkan masjid. Bawa pergi situ. Dia mesti contoh negeri Kedah pada tahun pertengahan 90-an tu. Hebat tuan-tuan. Bila dia tahu 17 orang tak pergi sembahyang Jumaat ni, dia pergi tiap-tiap hari Jumaat pagi tuan-tuan. Dua orang takut dia pergi seorang jadi apa-apa. Pergi 2 orang, pergi rumah dia. Contoh kita pergi rumah Pak Mat lah. Assalamualaikum Pak Mat. Waalaikumsalam. Hari ni Jumaat. Aku tahu lah. Tu jenis tu. Oh tuan-tuan. Tahu tak apalah. Nak bagi tahu je hari ni Jumaat. Jangan tinggal. Tak mai tuan-tuan. Bila tak mai, mati, dia orang asingkan kubur. Perkuburan Islam, tapi tanang jauh kat tepi pagar. Oh tuan-tuan. Hebat tuan-tuan dia orang. 25 orang janda dengan ibu tunggal ni, dia pergi dekat klinik-klinik yang doktornya Islam, ada 2 dekat Pekan Cikam Batu tu, pergi jumpa doktor. Dia kata, kami nak jadikan masjid ni panel lah. Doktor kata, nak buat apa? Tak, kami ada 25 orang janda dengan ibu tunggal. So bila dia orang nanti, kami beritahu dia orang untuk mari ke klinik tuan bagilah ubat. Duit ubat tu tuan klaim pada masjid, kami akan bayar. Hebat tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Doktor tu dengar doktor tu kata apa? Kalau gitu consultancy fee saya tak mau ambil. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Bila kita start buat kebajikan, dia akan bersambut. Orang lain pula akan nak masuk juga. Hebat lah tuan-tuan. Saya nak cerita ni kisah apa? Nak cerita Pak Rezeki ni. Ada satu orang pakcik tu kat situ. Dia ni mendapat anugerah Maulidi Rasul peringkat masjid. Kenapa tuan-tuan? Bila habis dia musim padi, dia tanam sayur. Dia pasang pula pipe punya, tak jauh lah daripada ban tu, tali air tu. Pasang, beli pula mesin sebab nak ambil sayur. Sebab benang dah kering. Dia tanam sayur. Terpaksa ambil itu, pergi beli pula mesin nak pam air tu. Tanam sayur atas tanah dia, tapi kurang kat 2 relung tuan-tuan. Besar lah. Tanam macam-macam. Cili, bendi, terung. Bila dah cukup 3 bulan, air nak masuk dah ni. Dia pergi kat masjid, pokok tu pun sedang elok. Pokok tanaman kontan ni 3 bulan tu pun, dia dah elok dah, boleh harvest dah. Dia pergi kat masjid hari Jumaat, minta izin pada pengurusi, dia pun angkat mikrofon, tuan-tuan, ahli qaryah, Masjid Mubarakah ni. Sayur saya tanam kat sawah saya tu, semua dah cukup dah masak untuk dituai. Tuan-tuan pergilah ambil tuan-tuan. Saya buat tu untuk tuan-tuan semua. Hebat tak tuan-tuan? Sebab itu bumi ini masih Allah selamatkan. Sebab ada orang macam ni tuan-tuan. Dia bukan berdiri macam kita ni bercakap. Tapi Masya Allah tuan-tuan. Wabihim yunsarun. Kerana mereka lah Allah datangkan pertolongan. Wabihim yurzaqun. Kerana mereka lah Allah terus berikan rezeki. Patut dah kering dah. Kerana banyaknya dosa daripada manusia. Banyaknya maksiat. Tapi Allah datangkan kerana ada orang macam ni. Lagi ramai orang macam ni, lagi bagus tuan-tuan. Kita dia orang macam tu lah. Di kalangan tuan-tuan ni pun ada orang tak tahu je buat kerja kebajikan. Ada orang lepas mak ayah dia mati tuan-tuan, dia rasa dia salah. Baru dia sedar, mak dah tak ada, ayah tak ada. Nak buat bakti tak boleh dah. So dia buat apa tuan-tuan? Saya jumpa tuan-tuan, 2 minggu sekali dia pergi rumah orang tua-tua. Rumah orang tua-tua ni, yang jaga rumah tua-tua dia panggil penguasa. Dia kontak penguasa, dia kata saya nak datang dengan isteri saya. Nak buat apa? Kami masak dan kami nak jamu makan. Berapa orang? Ada 30 orang. Tak kira orang Islam ke orang kafir. Salah seorang pada penghuni rumah tua-tua tu masuk Islam tuan-tuan. Sebab tengok baiknya orang ni. Hebat lah tuan-tuan. Ni kebajikan besar. Orang buat. Dia cari sebab je. Nak bagi bumi Allah ni ada kebaikan. Ada yang pergi rumah orang tuan-tuan pergi ambil pakaian. Dia pergi ambil hari Jumaat. Dia pergi cuci tuan-tuan. Cuci sendiri dengan isteri dia. Bukan dia hantar dobi. Dia pergi sendiri. Yang self laundry tu.
dengan isteri dia. Lepas tu isteri dia lipat balik tuan-puan, hari Ahad pergi hantar. Allahu Akbar. Dia nak menampakkan rezeki, kesihatan Allah bagi. Lepas dia dah pencen, dia tak boleh nak buat apa dah. Anak-anak semua dah lepas habis dah. Dia dah sampai financial freedom. Rumah dah habis bayar, kereta dah habis bayar, tak ada apa. Tapi rezeki tu ada. Hak samping dia dapat hak pencen, duit EPF, anak-anak pula duk menyumbang. So dia nak buat apa? Dia fikir kebaikan apa nak buat. Dia nak pesu, dia nak buat pecutan sebelum balik jumpa dengan Allah. Rezeki Allah bagi umur yang panjang dan sihat tubuh badan. Orang macam ni Allah bagi tambah kat dia. Ni janji Allah. Apa kata Tuhan tuan-puan tentang tingkatan ketiga ni, orang yang pandai bersyukur ni? Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah rahmat rezeki kepada kamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Allah ya tuan-tuan, nak bagi, nak tarik balik pada kita. Lepas tu jangan sayang tuan-tuan, rezeki Allah bagi kita ni kadang-kadang untuk lalu je. Ambil sekadar patut, lebihnya menafaatkanlah. Allah suka betul orang yang macam ni. Orang yang bagi dan tak mengharapkan ucapan terima kasih daripada orang. Dia bagi sebab dia nak bagi. Kalau tuan-tuan ada rezeki betul, Tuhan campak latih kita, buat tuan-tuan latih. Tak boleh buat banyak, buat sikit-sikit dulu. Dan yang keempat tuan-tuan, kita saya berhenti waktu isyak, boleh tuan-tuan ni? Sebab kita bagi laluan untuk ada hadis kita nak buat selepas isyak ni. Yang keempat ni, rezeki Allah bagi kepada hamba-Nya yang Allah sayang. Ini lagi hebatlah. Ini kata tertinggi. Orang yang pandai bersyukur, maafkan saya, rezeki ni rezeki yang tak disangka-sangka. Sangat istimewa. Allah bagi pada orang yang bertakwa dan bertawakal sungguh kepada Allah. Ayat ni ayat kita kenal dan kita selalu baca, malah kita tengok tergantung di kedai-kedai dah tuan-tuan. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia, yakni Allah, akan mengadakan baginya jalan keluar daripada kesusahan yang menimpanya. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang ia tidak sangka datangnya. Masya Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Cukupkan keperluannya sampailah hadis Nabi tuan-tuan. So minta pada Allah kecukupan pada rezeki. Supaya kita rasa redha dan puas. Allah tak bagikan kita miskin dalam hidup ni. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini orang istimewa sungguh tuan-tuan. Istimewa. Usaha sikit dapatnya banyak. Ini hebat sangatlah. Imam Malik pernah, ketika Imam Syafi'i jumpa dengan dia, dia kata, waktu tu Imam Syafi'i baru lagi kenal dengan Imam Malik. Dia kata, apa kamu hanya mengajar dan tidak mencari rezeki untuk keperluan hidup? Nak cerita ulama-ulama zaman tu seperti Nabi-Nabi tuan-tuan. Nabi Sulaiman sendiri ambil upah tuan-tuan walaupun dia minta dekat Allah. Rasulullah menternak kambing sampai Rasulullah kata apa? Kesemua para rasul asalnya adalah pengembala kambing. Di samping itulah sumber rezeki, rupanya Allah nak didik. Didik apa tuan-tuan? Kambing ni binatang ternak yang paling banyak ragamnya. So hadapi ragam kambing dulu sebelum menghadapi ragam manusia. Saya ingat tuan-tuan, ada teman-teman dah di sekolah tahfiz sekarang ni yang dia ternak kambing supaya pelajar dia start untuk membiasakan diri, kontrol kemarahan, tahu perasaan. Imam Malik kata rezeki itu insya-Allah akan datang apabila kita bertawakal. Maksud Imam Malik, kerja dia mengajar dan dia yakin ada rezeki untuknya. Imam Syafi'i kata tidak, kita dapat atas apa yang kita usaha.
Imam Malik kata kat dia, kamu buatlah apa yang kamu rasa baik bagi kamu buat. Tu Imam Syafi'i menjadi murid pada Imam Malik. Imam Syafi'i pun keluar. Dia dapat rezeki, dia beli anggur. Bila dia nak makan, dia teringat kepada guru dia Imam Malik. Maka dia pun bawa pergi, dia katakan, saya dah sebut atas apa usaha kita dapat, atas apa usaha kita dapat, dan inilah yang saya berikan pada kamu. Imam Malik gelak. Imam Malik, kan aku dah kata pada kamu, kalau kamu bertawakal, rezeki akan datang kepada kamu, dan itulah apa yang kamu bagi pada aku. Ni orang-orang tahap bukan macam kita bercakap lah, tuan-tuan. Tapi bagi orang macam kita, tuan-tuan, kita kena sampai. Kalau Cina yang tanam betik, tuan-tuan, dia usaha level tu sampai dia jumpa satu kaedah yang bagus. Kita kena rajin, tuan-tuan, bertemu orang macam tu. Cuma kita tak added value. Added value dia apa dia? Suatu nak tanam tu dengan bismillah. Dan kita pasang niat yang baik. Rezeki kita dapat tu, kita akan berkongsi dengan orang lain. Hak tu yang dia berbuah tak berhenti. Tuan-tuan tengok kadang-kadang orang tanam pokok mempelam dalam rumah dia. Hak luar pagar tu lagi lebat, tuan-tuan, pada hak luar rumah. Allah nak bagi tahu apa? Hak ni bahagian orang. Tak sahlah tuan-tuan pergi letak pula net tutup puan supaya jatuh pula kat tempat kita. Tak payahlah, tuan-tuan. Bagilah ke orang. Kita makan pun tak banyak mana, tuan-tuan. Orang hak bagi kat orang, tuan-tuan, buah dia manis sungguh, tuan-tuan. Hak ni yang tak apa nak bagi kat orang tu, buah dia masam, duk ambil, duk cicah geram belacan, tuan-tuan. Tak boleh makan waktu masak. Buat dengan niat yang baik, tuan-tuan. Ni cerita orang Islam. Jangan kita bandingkan kita dengan orang kafir yang berbuat Allah bagi lebih tu. Saya kata tu bahagian dia, atas usaha dia. Tapi orang Islam Allah nak bagi di samping lebih, di situ pula ada barakahnya. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah beri pada kita kebaikan yang banyak dalam hidup ni. Cukup tuan-tuan apa yang kita sebut ni. Mudah-mudahan kita memahami rezeki ni bagaimana datangnya kepada manusia, dan mudah-mudahan kita berada di tempat yang ketiga ataupun yang keempat. Rezeki Allah bagi atas kesyukuran kita. Itu rezeki Allah bagi pada orang soleh. Rezeki yang Allah bagi atas sifat tawakalnya kepada Allah, dan dia berbuat kesungguhan dengan Allah. Tuan-tuan tengok macam siapa, tuan-tuan, sebagai penutup. Macam Abdurrahman bin Auf. Punya hebat, tuan-tuan. Menyumbang dia hebat sungguh. Dia punya sumbangan dia kepada umat Islam di Madinah luar biasa. Pada orang Muhajirin dan orang Ansar yang tak pandai berniaga dan bergantung dengan orang Yahudi pada waktu itu. Sampai dia ambil tongkat dia dengan izin Nabi. Dia pacakkan di tengah-tengah tu. Dia kata, Haza sukun Ansar. Punya hebatnya Abdurrahman bin Auf. Dia tu orang Muhajirin, tapi nak jaga hati orang Ansar. Kerana bumi itu bumi mereka. Dia kata ini pasar orang Ansar. Dan Allah bagi berkat sungguh kat dia. Ni orang takwa punya mereka. Dia jaga kiri kanan. Dipanggil human engineering. Dia jaga setiap hati manusia. Bukan takat nak kata ni hak aku. Itu pun tuan-tuan, Masya Allah. Bila kata takwa ni, level apa tuan-tuan? Dia pernah terlewat solat. Sebab saya pernah cerita pada tuan-tuan dulu dalam sejarah. Abdurrahman bin Auf bila dia solat, tuan-tuan, masuk dia waktu, dia awal pada orang lain. Sebab kalau di zaman Nabi tu, kalau masuk, tuan-tuan, waktu azan tak boleh masuk dalam masjid Nabi ni. Yang ukurannya waktu tu 49 meter kali 49 meter. 4 segi. Tak besar mana pun, tuan-tuan. Kalau masuk dia tengah orang azan, tak ada ruang dah dalam masjid, kena sembahyang kat luar. Peliknya Abdurrahman bin Auf ni punya kaya raya, uruskan sibuk ekonomi dia dan umat Islam, berada di belakang imam atau di kanan orang belakang imam atau di kiri orang belakang imam, tu tempat dia. Awal sungguhlah nak dapat takbiratul ula, bukan takat tu nak dapat saf paling hadapan. Itu pun tuan-tuan, pernah satu hari rombongan dagang lewat balik, dan Allah jadikan kisah ni nak cerita punya hebat. Kenapa dia tu termasuk salah seorang yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Tak balik. Satu hari je. Pernah jadilah hidup dia duduk kat saf paling belakang. Kata waktu zuhur nak sampai, tak sampai. Waktu zuhur nak sampai, tak sampai. Kejap masuk alam. Rasulullah dah berdiri depan dah. Tapi ni orang-orang Allah. Orang Allah. Ahlul akhirah. Walaupun dunia di tangan. Tapi tuan-puan, tak ada langsung di hati dia. Dunia tu. Duduk kat tangan dia. Dengar tuan-puan. Tapak tu berdebu naik dah di hujung kaki langit. Dia tahu dah dagangan dia balik. Tapi waktu tu Rasulullah dah bertakbiratul ihram. Ketika dia terlepas takbiratul ula. Habis solat, Jibril maklumkan kat Rasulullah tentang kelakuan Abdurrahman bin Auf. Rasulullah panggil dia lepas solat. Rasulullah kata apa? Abdurrahman, jika seluruh harta dagangan kamu dengan keuntungan laba tu, kamu wakafkan pada jalan Allah, tetap tidak dapat mengatasi pahala bertakbiratul ihram selepas imam bertakbiratul ihram. Punya hebatnya hak Allah tu diutamakan. Abdurrahman bin Auf dengar macam tu, dia kata, ya Allah, ya Rasulullah, jika itu menghalangku sampai kepada Allah, maka seluruhnya aku berikan kepada Baitul Mal. Tuan boleh bayang tak level dia?
Sebab tu Allah tambah ni level-level tuan-tuan, yang keempat ni Allah bagi atas sifat takwa, tak terjejah langsung hati dia dengan dunia tu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Mudah-mudahan Allah beri pada kita tuan-tuan kebaikan di atas hidup kita ini. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita rezeki yang bertambah-tambah. Rezeki segi rohani, rezeki segi lahir. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita tuan-tuan rumah tangga yang baik. Suami isteri yang saling menyayangi, anak-anak yang berbakti. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesihatan pada lahir dan batin, pada badan dan akal, untuk kita manfaatkan pada agama Allah, pada dunia yang kita ada, pada keluarga yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah yang menggila di saat ini. Fitnah yang kita tahu dan kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, generasi kita, anak-anak kita yang mudah terpengaruh dengan media sosial ni. Allah selamatkan tuan-tuan daripada fitnah di akhirat nanti, dan daripada neraka. Allah selamatkan kita daripada fitnah kubur. Allah selamatkan kita dan keluarga kita daripada fitnah semasa kita hidup dan lepas mati. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan ahli keluarga kita serta umat Islam seluruhnya daripada fitnah kejahatan Al-Masihid Dajjal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi